Hai, Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel, guys. Oi, rindu betul lah aku kat korang. Walaupun gap dia tak ada lah panjang sangat, tapi berkobar-kobar aku nak cerita ataupun berkongsi kisah seram dalam malam Anchor kali ni. So sebelum aku mulakan cerita, macam biasa aku nak korang tekan button subscribe kat bawah ni. Tekan je kepada yang belum subscribe supaya aku lebih semangat sikit nak buat konten. Dan juga kalau dah tekan button subscribe, jangan lupa tekan bell notification supaya korang akan dapat notification setiap kali aku keluarkan video baru. Jadi kita masih lagi dalam tema urban legend, kisah-kisah asrama. Tak kisahlah sekolah ataupun universiti, tapi cerita-cerita urban legend ni adalah cerita yang kerap kali kita dengar daripada senior ataupun pelajar-pelajar yang pernah stay dekat sekolah berasrama. Jadi tanpa lengah masa, kita teruskan dalam malam Anchor. Dalam episod Urban Legend kali ni, yang aku nak kongsikan dengan korang adalah pengalaman yang diceritakan oleh budak-budak sekolah berasrama penuh. Jadi aku tak tahulah ni kisah benar ke tak, tetapi segmen kali ni agak menyeramkan. So aku harap korang dah bersedia untuk dengar kisah seram dengan baca ayat pelindung terlebih dahulu. Sebab aku ada jugalah several orang follower aku yang DM aku cakap lepas dengar je kisah seram terkena gangguan. Jadi aku harap kita boleh elakkan benda tu daripada berlaku lah. So sepanjang aku bercerita, aku nak korang anggap ini hanyalah hiburan semata-mata. Jangan taksub, nak percaya boleh, tak nak percaya pun tak apa. Yang penting tekan je button subscribe tu. Itu yang lagi penting, kan? So tanpa lengah masa, jom aku kongsikan dua kisah. Kita mula dengan kisah yang pertama yang terjadi kepada Lisa. Bukan Lisa Blackpink, tapi dia nak aku panggil nama dia Lisa. Let's go, guys. Kisah seram yang dikongsikan oleh Lisa berlaku pada 5 tahun lepas. Dikatakan bahawa kejadian ini berlaku sewaktu dia belajar di salah sebuah IPTA di Melaka. Kejadian yang dia tak boleh lupakan ni adalah sewaktu dia ada kelas malam, ataupun aku boleh cakap kalau budak asrama panggil prep malam lah, di mana pihak sekolah peruntukkan satu kelas ataupun satu dewan supaya budak-budak ni boleh turun dan belajar dekat situ, so boleh fokus lagi lah. Jadi Lisa ni cakap kat aku yang kebiasaannya dia memang akan pergi prep malam tu supaya dia boleh ulang kaji balik apa yang dia miss dalam kelas, so dia boleh study balik bersama kawan dia si Nurul ni. Lisa cakap yang malam tu dia berdua sahaja prep bersama dengan si Nurul ni pergi ke dewan untuk study. Dan dalam dewan tu adalah beberapa lagi pelajar lain. So waktu dia pergi tu adalah selepas isyak dan pukul 8 lebih, dan masa yang diperuntukkan hanyalah sampai pukul 10 sahaja. Selepas pukul 10 dikatakan budak-budak yang prep malam ni dah boleh balik lah ke bilik masing-masing. So bila dia pergi dengan Nurul dekat dewan ni, dia cakap semuanya macam biasa, tak ada apa yang dia di luar kebiasaan pun. Tapi kejadian yang mula mengganggu dia adalah sewaktu dia duduk bersama kawan dia si Nurul ni tengah study. So bila orang cakap fokus study tu, masa berlalu memang rasa cepat je. Jadi bila Lisa ni tengok jam dah menunjukkan pukul 9 lebih, dah nak ke pukul 10. Jadi dia pun decide macam dia tegur lah kawan dia ni Nurul, weh, aku rasa jomlah kita sambung, kalau nak pun kita sambung study dalam bilik lah. Tapi si kawan dia ni, si Nurul ni senyap je. So maybe si Nurul ni tengah fokus, jadi Lisa ni pun macam tak nak ganggu. Dia pun macam okey tak apa, aku tunggu lagi 10 minit. Lisa ni pun sambunglah study juga. Dalam 10 minit macam tu, dia decide untuk tegur. Sebab time tu pun dah nak pukul 10 dah. Dia tegur lagi sekali si Nurul ni. Dan dia cakap kat Nurul, Nurul, kau masih study lagi ke? Aku rasa nak balik bilik lah. Lepas tu si Nurul ni pun senyap lagi dengan menunduk ke bawah sambil menulis kat buku tu. Okey, senyap. Nak dijadikan cerita kebetulan, Lisa ni pun decide untuk pack barang dia. Okey, bangun. So bila bangun, bila dia berjalan, sebab Nurul duduk berhadapan dengan si Lisa ni. So bila dia bangun, dia berjalan ke tepi untuk pergi dekat Nurul, nak tengok apa yang Nurul tengah belajar. Sekali dia perasan
Bila dia tengok dekat bawah meja, sebab dia boleh nampak sikit bawah meja badan si Nurul ni. Si Nurul ni tak ada kaki guys. Kira half je badan, kira sini je. Ke bawah ni kosong. Si Lisa ni cakap kosong, tak ada apa. Jadi dia tergamam macam tu dan dia tak tahu nak buat apa. Dia perasaan takut dah mula muncul. Dia pun tak tahu apa yang dia patut react. Dia patut lari ke apa. Jadi dia pun berpura-pura tegur si Nurul ni dengan dia cakap, Nurul, aku balik bilik dululah nanti kalau kau dah habis nanti kau balik sendirilah So sewaktu lepas dia bagi tahu tu, dia pun menuju untuk keluar daripada dewan tu, daripada bilik kelas tu lah. So beberapa langkah sebelum dia keluar, sekali dia dengar si Nurul ni bersuara. Apa yang dia dengar adalah Nurul ni cakap dengan keadaan ataupun suara yang agak menyeramkan, sambil Nurul ni tunduk ke bawah sambil menulis. Nurul ni cakap, Kau nak balik bilik ke? Kau dah tahu. So bila Lisa dengar je suara tu, dia pun terhenti betul-betul dekat pintu dewan tu. Dan Lisa ni memberanikan diri dia untuk pusing. Yang aku pun tak tahulah, kalau aku dalam keadaan Lisa tu aku dah cabut lari lah. Tapi aku tak tahu kenapa dia pun cakap insting. Aku rasa insting. Aku boleh cakap bila kita seram tapi kita nak yakinkan diri kita. So maybe dia nak yakinkan bahawa itu adalah kawan dia ataupun bukan. Jadi Lisa ni decide untuk pusing perlahan-lahan. So bila dia pusing perlahan-lahan, pandang ke arah meja tempat Nurul duduk tadi, tak ada orang guys. Dia cakap kosong. Dewan tu memang dah tak ada orang. So rupanya dia memang seorang je dalam dewan belajar tu. Bila dia dah tengok macam tu, dia berlari sepantas yang boleh balik ke asrama dia. And guess what? Bila dia balik ke asrama dia guys, dia nampak si Nurul ni tengah duduk atas katil. Kawan baik dia ni dah ada pun dekat asrama. Dia terkejut. Dia tak cerita kan apa yang terjadi dekat Nurul tu. And aku tak tahulah Nurul tu dah tahu ke tak, tapi dia sorokkan sebab dia tak nak takutkan kawan baik dia ni. Tetapi yang dia cakap kat aku, gangguan tu menghantui diri dia lah, sehinggakan dia ambil tindakan untuk berhenti duduk asrama. Jadi dia jadi outsider. Dia cakap dia sanggup berulang-alik walaupun jauh, tetapi dia lebih sanggup berulang-alik sebabkan gangguan yang dia kena tu buat dia rasa takut untuk tinggal di sekolah berasrama penuh. Jadi itulah kisah yang terjadi terhadap Lisa. So kita teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah kedua ni pendek je, tapi lebih kurang juga hantu yang sama, konsep yang sama, tetapi berlaku kepada Rozaimi. Rozaimi ni pula dia stay asrama agak, tapi pelajar lelaki. Jadi Rozaimi ni, kejadian ni berlaku sewaktu dia nak freshen up ataupun nak bersihkan diri pada waktu malam sebelum tidur. Time tu pun tak adalah lambat. Dia cakap dalam pukul 11 lebih macam tu, dia pergi ke tandas seorang diri dengan bawa baldi. And dalam tu ada berus gigi lah, untuk dia berus gigi, bersihkan diri apa semua lah. So bila dia pergi dekat bilik air tu, dia dah mandi apa semua, dia keluar je shower, dia nampak ada lagi seorang Badrul, ataupun dia panggil Bad lah. Dia nampak Bad ni tengah dekat sinki, menghadap cermin tu, tengah basuh muka. So okey lah. So dia pun pergi dekat sebelah Bad ni. Dia pun berus gigi. Sambil tu dia cakap dia berborak dengan si Bad ni, yang tengah daripada tadi basuh muka, pandang cermin, basuh muka. So sedang dia berus gigi, dia borak. Tapi Bad ni, apa yang dia tanya, apa yang dia cakap, Bad ni senyap je. Bad ni macam buat urusan dia je. Si Rozaimi ni pun sajalah orang cakap bergurau lah dengan si Bad ni. So sambil dia berus gigi, bersihkan diri apa semua dekat sinki tu, so dia tegur, kau apa hal Bad? Putus cinta ke apa? Kan? Masa pun tak habis-habis. Dengan aku pun kau tak nak cakap sepatah pun kan. So sedang dia bercakap tu, si Bad ni maintain senyap lagi. Sebelum dia nak gerak tu, tiba-tiba berus gigi dia jatuh dekat atas lantai, dekat bawah sinki tu.
Jadi bila baru gigi jatuh, si Rozaimi ni pun tunduk nak ambil lah baru gigi. Sedang dia nak ambil itu, dia perasan kaki si Bud ni seakan-akan dalam keadaan terapung-apung. Bermaksud dia tengok kaki kawan dia ni tak pijak pun lantai. Bermaksud kaki kawan dia ni terapung. So bila dia capai baru gigi dia, dia perasan yang rupanya Badrul ni boleh jadi bukan Badrul sebenar. Dia slow-slow ambil baru gigi, letak dalam baldi. Dia tutup air dekat sinki. Lepas tu dia pun slow-slow berundur ke belakang untuk keluar daripada tandas tu. Tapi sebelum keluar, si Rozaimi ni cakap lah dekat Bud ni, okey lah weh, aku balik bilik dulu lah. So sama juga macam tadi, sejurus je dia cakap dekat Bud ni yang dia nak balik bilik, si Bud ni pun bersuara. Si Bud ni cakap, kau nak balik bilik ke? Kau dah tahu. jadi bila Rozaimi tu dengar macam tu, kalau perempuan pun lari sepantas kilat, jangan cakap Rozaimi ni bukan sekadar lari sepantas kilat. Dia rasa kalau dia boleh hilang macam tu, dia nak hilang terus ada dalam bilik. Dengan baldi apa semua berdebum, dia keluar daripada bilik air tu, lintang pukang dia lari ke dalam bilik dia. Lepas tu macam biasa lah. Yang peliknya si perempuan yang Lisa tu tak demam, tetapi si Rozaimi yang kena ni demam 3 hari demam. Kan? Apa yang jadi dekat dia pada malam tu, dia cakap memang menakutkan. Jadi itulah 2 kisah yang aku nak berkongsi dengan korang. Kejadian yang berlaku, urban legend. Dikatakan bahawa hantu yang suka menyakat budak-budak ni dikatakan adalah seorang pelajar yang orang cakap bunuh diri di sekolah tu. So itulah yang sering kali dia mengganggu budak-budak sebabkan dia nak cari kawan. Sebab dikatakan hantu ni macam roh dia tak aman lah. Lebih kurang macam tu lah. So itu sahaja kisah urban legend pada kali ni. Aku harap korang terhibur. Aku harap cerita pada malam ni agak seram. Kalau korang pernah terkena kejadian sama ataupun korang pernah dengar senior korang cerita pasal cerita ni, korang boleh komen kat bawah. Aku nak juga dengar pengalaman korang, ataupun maybe ada kisah versi lain yang korang pernah dengar tapi seakan-akan kisah yang terjadi terhadap Lisa dan Rozaimi ni. Korang boleh komen kat bawah. So kita jumpa lagi dalam Malam Anchor di episod yang akan datang, guys. Thank you so much sebab support aku sampai subscriber aku dah ke 200 ni. Aku bersyukur sangat-sangat. So aku nak ucapkan terima kasih, and aku tak tahu nak balas jasa korang macam mana, tetapi korang percayalah yang aku tak boleh buat ni tanpa korang. Jadi aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa lagi dalam Malam Anchor yang akan datang, guys. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.